Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hello. Alright. Hai semua. Okay. Mary nak tunggu ramai sikit lah. Baru best kan? Korang kena share. Yang dah masuk korang kena share lagi. Dan boleh tak tolong komen Mary punya line ni okey atau tidak? Clear atau tidak? Suara ni jelas atau tidak? Tu yang kita nak tahu tu. Okay? Alright. So kita tunggu sikit lagi. Korang kena share banyak-banyak. Supaya ramai lagi orang join. Sharing kita pada malam ini. Wah, rasa lama ni tak jumpa. Okay, so kat sini kita ada Mary, Kak Mary, hai. Hai Suhaila, hai Nurul Adila, hai Nur Damia. Siapa lagi tu? Hai Qlin, hai Ayu. Sekejap, alih sikit. Okay, lagi siapa lagi ni ada? Hai Mia, hai Resi Desi. Hai Henny. Yay, line clear. Alhamdulillah. Alright. So, hari apa yang kita suruh Teha ganti tu? Jumaat dah lama Mary tak jumpa korang Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari. So hari Jumaat hari tu hari Khamis ke hari Jumaat? Hari Khamis. Hari Khamis. Hari Jumaat kita special live Siti Mary Show di MCM untuk pengetahuan korang. Mary baru je habis kelas bersama dengan para jutawan Fafler di Merit Putrajaya selama 3 hari bermula daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okay, kelas tu kita panggil MCM iaitu Millionaire Circle Marketing. Alright. So MCM ni dihadiri oleh leader-leader lah. Sebenarnya Mary buat MCM tu adalah special untuk AEP saja, Associate Executive Partner. But then ada beberapa kekosongan and then Mary jemput SP, Senior Partner iaitu Master Stockist untuk join juga MCM baru-baru ni. MCM tu adalah kali pertama yang Mary buat. Lain daripada lain, tidak sama macam Siti Mary Show, tidak sama macam orang kata Zoom ataupun live Mary selama ni asyik ajar-ajar you all kan. Yang ni totally berbeza sangat dan Alhamdulillah dipermudahkan urusan selama 3 hari di sana and it was so fun bersama dan berjumpa dengan semua jutawan-jutawan kita dan Alhamdulillah balik-balik je diorang share. Saya dapat apa orang kata dapat order tiba-tiba dropship yang krik-krik tu restock RM1,000. Lepas tu tiba-tiba dapat hari ni ada ejen yang restock 4,000 satu hari. Wow. Itu namanya bukan sebab ilmu semata-mata. Tapi Allah izinkan, Allah jentik hati manusia tu untuk restock dengan you all. Dan lagi satu of course because of high energy selepas balik daripada kelas. So itu sangat-sangat penting guys. Kita ni bila kita berbisnes, ilmu sahaja tidak cukup. Ilmu sahaja tidak cukup. Mami Mary selalu cakap benda ni dekat tim Mami Mary Kalau you ada ilmu tapi you tak ada satu benda ni, tetap takkan terjadinya tindakan dan jika tak ada tindakan tak adalah result dia. Okay, so apa benda satu ni? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu komen? Siapa nak tahu komen dekat situ nak tahu? Apa yang nombor satu tu? Apa yang satu yang Mary kata tu? Komen nak tahu dulu. Kan? Sangat penting benda ni. Ada ilmu je tak cukup. Kalau tak ada benda yang satu ni. Kan? Hai Henny. Kita nak tahu ke tak? Penonton MC Oh, sorry. Penonton Siti Mary Show ni nak tahu ke tak apa yang satu ni yang penting sangat ni. Ilmu sahaja ada tapi kalau tak ada satu benda ni, tindakan tak ada, maka
betul lah, maka jika tindakan tiada, tiadalah result you all. Ramai nak tahu. Okey, Resi kata nak tahu. Bijak kata nak tahu. Ria kata nak tahu. Yang nak tahu ni, yang tak datang MCM ni, tak apalah, insyaAllah next time ya. Okay, so satu benda ni adalah yang korang kena tahu. Benda yang sangat penting adalah semangat. Energy. Okay, korang kena tahu money hanya fly pada orang yang ada high energy. Okay, money tak nak datang pada orang yang tak ada energy. Sama juga rezeki. Rezeki hanya datang pada orang yang positif. Orang yang positif iaitu orang yang selalu positif dari dalam. Okay, dari dalam, luar, dan of course dia ada energy. So sangat penting So Mami Mary kata tadi, you all tahu tak sebab apa kenapa you all dapat order banyak, tiba-tiba ejen yang krik-krik tu muncullah apalah kan. Sebab dia orang sendiri balik dengan penuh high energy. Bila dah jumpa kawan-kawan kan, dah jumpa circle, dah korek rahsia apa yang dia buat betul, apa yang dia buat silap semua tu. So dia orang buat balik dengan penuh semangat dan dia orang jumpa dengan team. Alhamdulillah. Money comes to me easily katanya. Okay. So sangat-sangat penting untuk you all semua ada high energy. Okay. Especially yang buat business. Alright. Hai Mami besarnya kat tangan. Itulah nak habak Mai lah ni. Waktu hari malam last kali kami bersama Mami Mary bawa diorang untuk, bukan bawa diorang lah, bagi diorang merasai memegang segala emas-emas Mami Mary yang besar-besar ni, bagi diorang rasa ada feel, be do have, supaya mereka rasa yang mereka pun akan dapat satu hari nanti. So ini antara gelang yang Mami Mary bagi diorang pegang ni aura emas. So dia memang sangat besar lah bola takraw. Okay. So sebagai orang bisnes, you all kena ada impian. Okay, you all kena ada purpose, ada tujuan. Kenapa you buat bisnes ni? Okay, ada orang nak bayar hutang sahaja, ada orang nak bayar itulah, nak bayar ni lah. Tapi semua tu tak cukup. Dan if you punya big why saja pun besar, tapi bila you dah capai, dia dah menjadi kecil pun tak cukup. You kena rewrite balik. You kena ada impian yang lagi besar. Salah satunya, of course, bagi orang perempuan kena ada emas. So sebab itulah malam terakhir tu Mami Mary bagi dia orang rasa aura emas ni. Alright. Okay, so kita dah habis lah cakap pasal MCM hari tu kan, sebab excited. So nampak baju ni pun Mami Mary pakai. Sebab hari tu Mami Mary tak pakai. Waktu kelas Mami Mary tak pakai lah baju-baju ni. So Mami Mary naik pentas kan. Jadi Mary kena pakai suit lah. Okay, so hari ni sebab excited, so Mami Mary pakai t-shirt Millionaire in Training katanya. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, Mami Mary nak nak memperkenalkan lah tetamu Mami Mary pada hari ini. Jauh ya daripada Kota Singa. Okay, daripada Kota Singa. So hari ini kita nak bincangkan topik tentang percaya ni, percaya ni, sekejap Mami Mary tengok topik dia. Dibina atau diraih. Kan, sebab kita nak jadi orang bisnes ni, nak jadi seorang leader, kita kena tarik perhatian orang. So orang nak join kita, orang nak membeli dengan kita, dia mesti kena ada trust, iaitu percaya. So macam mana kita nak bagi orang percaya terhadap kita ni, nak pilih jadi leader ataupun nak dipilih untuk membeli dengan kita, kan? So hari ni, perkongsian hari ni khas dari AEP kita daripada Singapura, iaitu Puan Nura. Jom kita jemput Puan Nura untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Alhamdulillah sihat bos. Wow, I miss MCM. Itulah tak dapat jumpa. Singapura tak boleh keluar kan? Tak boleh. Sampai bulan 5 tahun depan insyaAllah.
Wow, lama tu. Yes, lama. Alright. Okay, so Puan Nura boleh perkenalkan diri pada penonton kita pada hari ni. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nora. Nora Shin Jamil tapi dia boleh dipanggil Nora saja. Saya daripada Singapura dan saya adalah AEP untuk Faithler. Dan tu je. Alright. So Nura, dari mana kenal Faithler ni? Cerita best ni. Okay. Mula-mula Nora kenal Faithler daripada live, video Kak Yam di IG. Dan masa itulah Nora memang ada masalah rambut. So but the video yang Kak Yam berbual tu adalah pasal kehidupan dia yang kenapa dia buat bisnes ni. Itu yang memerangsang saya, orang ni dia ada masalah rambut tapi dia menjual dan dia buat bisnes. So saya nak cubalah. Actually the more of it saya nak mencuba produk tu. Right. Dan daripada situlah saya mula text HQ, dan HQ kasih nombor saya orang di Melaka. Di situlah saya kenal Nur Fatty dan di situ jugalah saya bermula bisnes saya 2018 bulan Oktober. Alright. So 2018 you start kenal dengan Faithler dan join sebagai agent saja. Alright. Okay. So sebelum ni siapakah Nura sebelum join bisnes Faithler? Okay, sebelum saya join Faithler, saya adalah operation manager untuk hospitality company that is actually F&B di Singapore. So saya dah mula bekerja dari saya umur 16 tahun sebagai just a waiter dan naik all the way sampai ke operation manager lah. So satu hari tu bila macam mana saya mulakan bisnes ni 2017. Adik saya memang nak buat bisnes. So dia tanyalah kalau saya nak buat sama-sama. So pada that point of time saya tak ada minat langsung. Saya cuma maybe pasal saya ada full time job, right? So saya susah lah. But then after 2018 bila dia lepas kahwin dan dia pun hamil, so dia cakap, Kak saya tak boleh buat bisnes ni lagi. So I was telling her, kita dah ada database, customer kita kuat tu. Then from there saya macam take over dan dari situlah 2019 bulan 1 saya mulakan Lulu Beauty dan dari situ saya macam cakap kemungkinan saya boleh nampak pasal saya tengok Facebook atau IG yang bisnes orang yang buat bisnes online ni dapat buat majukan bisnes diorang walaupun online, and then some of them pun bekerja full time. So I felt that this is a big challenge, maybe saya nak buat jugalah. So daripada situ saya kenal Faithler. Dengan Faithler lah saya banyak belajar yang online business ni boleh maju and online business ni boleh jadi pekerjaan untuk kita. Alright. Okay, so you operation manager and then you buat business lah. And then macam mana and then now you dah resign. So apa yang membuatkan you sangat berani membuat keputusan untuk resign daripada you punya kerja? Yelah, operation manager bukannya senang kan, kita nak dapat pangkat tu. Dah bertahun-tahun pula tu kat situ. Apa yang membuatkan you berani buat keputusan tu? Okay, 2018 dan 2019 saya dan suami telah I've gone through a fertility program that actually nak mendapatkan zuriat lah. Daripada masa tu saya macam it hit me a lot. Macam saya tak boleh nak kerja, macam because emotionally it affect me. But then bila tu saya masih buat online business juga. So daripada situ saya pernah cakap dengan suami saya 2019, that was actually bulan Jun. Saya cakap dengan suami saya I want to do this business well, and kalau sekiranya business ni boleh give me income, a good income, then support with my family, boleh tak you support I? So dia cakap boleh. Itulah bulan 12, things happen at work that company was not doing well. So company tu nak transfer Nora to another department with a big pay cut. So Nora cakap, okay, maybe this is a big chance because kalau company tu kasih choice, go to that department and have a pay cut or go back to operation, where Nora kena kerja lebih daripada 12 atau 14 jam. Sebab kalau Nora sebagai operation manager, walaupun Nora tak payah serve customer because Nora jaga overseas kan, but I'm very particular sebab Nora rasa itu tanggungjawab Nora sebagai operation manager. I have to be on the floor and kerja bersama dengan team. So kerja tu 14 jam lah. Itulah so suami saya cakap, what do you want? So daripada situ saya cakap, okay, sekiranya sebab I've gone to fertility program and saya failed, so I was telling my husband, maybe this is a sign untuk Nora berhenti kerja
dan cuba betul-betul berusaha lah untuk bisnes online ni. So Alhamdulillah 2020 bulan 1 saya berhenti kerja dan dari situ saya betul-betul lumus buat online business ni as a success job for me lah. Alright, amazing. Thank So you. sangat berani Okay, so kita pergi ke topik utama kita pada hari ini. Okay, sebagai online seller, macam mana kita nak dapatkan kepercayaan sebagai online seller maupun sebagai seorang leader? Apa pendapat you? So pada I is like kalau kita nak have a trust on our customer, satu kita nak kena tonjolkan diri kita where kita nak kena share a lot of our feedback from our customer, kita share kat team. Bukan tu saja, kita pun nak kena do a lot of marketing in terms of the product. Kita nak kena share a little bit more about everything about the product. Kenapa produk tu bagus, sesuai untuk you. So it's important sebab customer ni dia nak nampak, dia bukan setakat nak tengok produk saja, tapi dia nak tengok kalau betul tak produk ni memang sesuai untuk diri dia, dan feedback-feedback yang kita ada daripada customer tu harus di-share, always post, always make sure that team pun kita boleh share team punya feedback semua. So this is important lah in trusting, making the customer trust us. And then team pula as a leader kita nak kena sentiasa berusaha. Sebagai leader kita nak kena sentiasa at that par level yang kita nak make the team trust. Kita selalu kena buat training, kita nak kena ajar, nak kena didik mereka dengan apa informasi-informasi yang kita dapat tentang produk ni. Kita tak boleh just like informasi kita ada kita tak share. Sekira macam semuanya kita nak yang berjaya sendirilah, orang team tu tak nak berjaya. So lama-lama kalau bila kita dah kasih tips, dah kasih advice and team lama-lama naik and become improve, then the rest of the other people out there boleh percaya team ni bagus, team ni banyak hasil ni, banyak dapat result. So insyaAllah aku akan join, aku nak cuba juga dengan team ni. That's what I felt lah over here. So jadinya ia adalah sebagai seorang leader lah, orang kata sebagai seorang leader ataupun online seller lah. Yelah bila kita buat bisnes ni, of course kita leader, kita lah online seller juga, betul tak? Yeah. So adakah ianya perlu dibina oleh individu itu sendiri ataupun kita minta untuk orang percaya kita ke macam mana? Apa yang you rasa untuk mendapatkan kepercayaan itu sendiri? Soalan dia apa lagi? Kita minta? Kita dibina sendiri ataupun kita minta orang percaya kita? Kan selalunya you kena percaya ke I, you kena percaya ke I. Oh tak, kita kena bina. Yes. We have to, kita kena bina tu. Kita tak boleh macam menarik, macam paksa orang untuk percaya kita. Orang, yes. Tak boleh, itu tak boleh. Sebab kalau kita paksa dan itu bukan cara adil lah, sebab at the end of the day you want to make people feel comfortable dengan kita yang penjual ni, dan kita tak boleh paksa untuk mereka untuk mempercayakan kita. Dan senangnya kalau macam mana cara nak percayakan is just like all the feedback, dan kita sendiri pun sentiasa buat live and then share pasal produk ni, dan kita pun boleh invite customer yang telah have a good feedback on the product, so that customer betul orang ni Nora ni tengah buat live dengan customer-nya cakap bagus. So from there the trust, kita tak payah too hard on make force customer to come to us. InsyaAllah pada saya is like kalau betul lah produk tu bagus, InsyaAllah rezeki akan datang dan produk tu akan percaya. And Alhamdulillah team pun yang bersama dengan Nora ni pun diorang believe in the product because they have used the product themselves, and diorang pun keep on. Kalau diorang tak suka, agaknya dah lama dah diorang cakap tak bagus lah Faithful ni, pakai sama je, rambut masih gugur je. But Alhamdulillah they keep on stay with me for quite some time already. Alright, betul. Okay, jadi macam mana pula dengan orang yang orang kata tak percaya dia punya journey, ataupun yang tak percaya dia akan dapat certain amount of sales, contoh nak dapat 50,000 ataupun 100,000. Macam mana pula nak bina kepercayaan tu bagi orang yang susah sangat nak percaya pada diri sendiri? Pada Nora is like one thing, kita nak kena memahami dia dulu. Nak kena faham kenapa apa yang situasi yang dia go through now, dan daripada situ kita try sharekan story-story yang orang yang kemungkinan yang sama story macam dia, cerita-cerita mereka. Sebab kadang-kadang orang macam Nora juga, before Nora buat online business pun I'm also skeptical dengan business online. Pada Nora ialah macam
macam mana, kenapa kau nak buat bisnes? Lagipun kau ni orang biasa-biasa je. Tak pun pergi belajar degree. For me, honestly speaking, daripada dulu, Nora always feel that orang yang buat online business ni, business lah, tak kira lah online business lah. Orang ni pandai. Orang tu degree holder. But after a while, yeah, serious, that was me, because that's why masih Nora bekerja as a operation manager, Nora tetap pergi belajar upgrade. Then dari situlah bila Nora kenal Kak Iyam, kenal tim-tim semua macam Kak Ija, Kak Winnie, semua mereka adalah orang-orang biasa juga, tapi dengan the right circle, diorang upgrade ilmu diorang, dan diorang daripada situ diorang dapat banyak motivation from the team and diorang grow. So daripada situ diorang rasa cerita-cerita inilah yang boleh memerangsangkan orang-orang yang tak percaya tu boleh jadi percaya, sebab mereka pun ni orang-orang biasa. Macam insyaAllah Nora pun macam orang biasa, but dengan apa yang kejayaan Nora yang Nora raikan sekarang, itu adalah cerita yang Nora boleh cerita kat tim ni. Kenapa? Kalau saya boleh cakap, saya pun orang biasa. Kalau saya boleh buat, insyaAllah awak boleh buat. Betul. Alright. So maksudnya kita kena berada dekat dalam circle yang betul, dan kita kena tengok kejayaan orang lain supaya benda tu jadi semangat dan bagi kita inspirasi untuk kita pun percaya yang kita pun boleh buat. Betul tak? Alright. Okay, sepanjang you bersama dengan Faithful lah kan, macam mana you percaya yang ini adalah journey you yang betul? Dan kenapa tidak produk rambut lain? Kenapa Faithful? Okay, kenapa? Sebab sebelum Faithful lah, cakap betul kan, sebelum Faithful Nora dah pakai bermacam-macam produk tapi tak nampak hasilnya. Not just because of the product, and then some of the product memang tak nampak, makin teruk. But Alhamdulillah dengan produk serum saja, okay, dengan serum saja I got a lot of baby hair, dan daripada situ dia cakap serum je pun. Dah sebelum serum Faithful ni diorang dah pakai banyak serum tapi tak nampak hasilnya. So daripada situ Nora cakap, okay, Nora pakai serum. Itulah yang diperkenalkan, hair tonic, shampoo dia. Dan daripada situ Nora rasa, okay, this is the hair care. And until today, macam dulu kalau Nora suka tahu tukar shampoo sebab dah nampak hasil. But now, Nora tak pernah tukar. Till today I've been using the same product, and Nora sendiri nampak. Disampaikan, even I can share with my sister, my cousin, and diorang pun nampak. My sister yang pernah nampak rambut Nora tu cakap, serious Kak, your hair is different. Even my husband pun cakap rambut Nora different. That is where I trust Faithful is the one, and insyaAllah with the circle that I have. And one thing I suka is because you sebagai boss, you sebagai founder, you tak pernah tak pernah jelak, tak pernah jemu, walaupun kadang-kadang you ada, kita tahu, okay, dalam the group of circle that we have, kita kadang-kadang menyinggungkan perasaan you, tapi you tak pernah tunjukkan, dah lah aku malas nak layan kau. But you will still show and guide us. That is what Nora nak, sebab maybe in Singapore kita orang tak ada group yang boleh mengajar kita untuk be a better person. And Alhamdulillah dengan Faithful juga Nora terbuka hati untuk berhijab. So it makes me be the right circle. I am in the right circle. It makes me feel good. Even kawan-kawan Nora yang dulu bekerja dengan Nora, they look at me and they say, you are very different now. You really look so happy. Because I say I am. Because I am in the right circle. I'm so blessed to be around people that walaupun you all, like tak jumpa, dalam SMS je kita dah boleh rasa yang we are connected. That's most important lah for me. Betul. Wow, amazing. Thank you, boss. Alright. So, sepanjang you bersama dengan Faithful, apa perubahan yang berlaku dalam hidup you ataupun dalam bisnes you? Okay, satu, bila dulu Nora bekerja dalam operasi and everything, Nora tak dapat masa untuk myself. I don't have time for myself. I don't have time for my family. I can't do a lot of things. And sejak bila Nora fokus 100% on business, Nora dapat do a lot of things with my family and everything. And then satu perubahan dalam hidup Nora is like, dulu Nora feel that I'm never good. I can never grow, I can never be better. But in Faithful, in the right circle, I'm always, we are being blessed because kita always tell boss, as a founder, you selalu cakap, you nak kena percayakan diri you, kalau tak ada orang percayakan you, siapa lagi? So I always tell myself, I have to believe in myself, and insyaAllah, and Alhamdulillah, I am blessed for what I have right now. Dengan kejayaan apa yang Nora ada, daripada 2019 Nora naik Stokis, and sekarang Nora AEP, Alhamdulillah for that short period of time,
I think so I did my best and insyaAllah I will do my best again. Apa yang Nura dah capai? Contoh dah dapat beli emas ke, dapat bagi something ke untuk diri sendiri ataupun untuk husband? Yes, Alhamdulillah because Nora baru pindah rumah. And then Nora pun dapat belikan hadiah untuk my suami, untuk sendiri, untuk rumah lah. Actually this one time memanglah diorang rasa Nora nak beli emas, tapi because kau baru nak masuk rumah baru ni kan, so I felt that I should just buat rumah ni. I want to make this home a good home for me. So daripada tu bukan saya, Nora dapat Alhamdulillah tahu bulan ni sampai bulan 10 Nora dapat beli emas untuk tim. Bukan untuk Nora tapi untuk tim as a hadiah. Amazing. Banyak tu. Berbeza lah kan daripada dulu dan sekarang ni. Yes. Betul bos. Banyak perbezaan Nora. Nora even feel that I'm much more happier. Kalau tak dulu bos, kalau you dah tahu I dulu, I betul punya macam suka cepat marah. Very hot temper. Because Nora kerja siang malam, maybe tak cukup masa, maybe tak cukup tidur, very hot temper. But sekarang Alhamdulillah, I really feel I'm much more better internally and mentally. Wow. Yes. Okay, Nura, berapa you punya sales since you join Faithless sampai sekarang? Okay, 2019 bila Nora bermula, Nora punya sale is RM 320 87,171. 2017? Yes, 2019. 2019, okay. Yeah. And then 2020 sekarang dah jejak RM 609,231.77. Alhamdulillah. Sekejap, I nak tanya kenapa perbezaan sangat-sangat berbeza tu? Tahun 2019 320,874, okay. So now adalah 600,000 lebih. Okay, apa yang membuatkan sales you meningkat double daripada tahun lepas? Okay, bila 2019 Nora tak gunakan zero cost marketing totally at all. Nora tak berani nak buat video, Nora tak berani nak buat live. So you taught us and then one something is like Nora suka tengok tim-tim AEP yang lain, diorang punya live, tim-tim tak kira lah SP pun dropship berani. So Nora cakap, kalau diorang boleh buat takkan aku tak boleh buat. Lagi ni diorang ni is like dropship je kot. Okay, aku cakap tadi, I have to do it because Nora nak tim-tim Nora sebab satu, my impian is like apa yang Nora buat, Nora harap Nora boleh influence my team sebab Nora nak tim Nora berjaya juga, bukan Nora seorang. So Nora kena cuba. Orang pecahkan tembok tu, Nora buat. Kadang-kadang ingat lagi bila first tengok sampai tak ada orang tengok aku punya live ke, malunya. But one thing is like you simpan you punya live, tengok sebalik. You belajar balik your mistake. So saya belajar dan I learn. Then I belajar lagi, tengok live orang-orang yang berjaya-berjaya tu. So daripada situ Nora pecahkan tembok, buat lagi, and Alhamdulillah from my life yang team, because bila Nora buat live, Nora share kat group, so diorang share and daripada situ kita dapat business dengan team sekali dapat. Kak Nora ada orang nak beli produk ni, sebab saya cakap dengan team, bila saya buat live saya tak nak close sale tu, saya nak mereka yang close sale. So post kat dalam group, post kat Facebook live to get interaction, and Alhamdulillah daripada situ Nora kasih banyak sales. Daripada situlah team always restock and Alhamdulillah pun stokis Nora pun kuat-kuat. And then dengan tim-tim mereka yang kuat-kuat, Alhamdulillah. That's why my sales is really good this year. Okay. So now kita tahu you dah dapat 600,000 lebih. And then you punya sales monthly lately memang sentiasa naik. And dah capai 100,000 ke atas, betul tak? Betul. Okay, apa yang you buat untuk capai sales sebanyak tu untuk sebulan? Dulu punyalah susah. Tapi sekarang dah dapat. So apa yang you buat betul? Okay, satu yang Nora buat betul adalah jangan lupa customer yang ada. Okay. Customer yang ada tu kita kena jaga sebab firasatnya dulu Nora, nak dapat sales is you need to always keep on finding new people, but then you forgot about your current customer. Your current customer tu you nak kena jaga, you nak kena sentiasa update diorang because you nak kena tahu siapa you punya customer dan siapa you punya client. Client tu is like those who have been keep on buying and buying.
So this group of the people, you kena always update dengan apa yang ada promo ke, ada produk baru ke, they will always be updated. And seriously, walaupun diorang tak nak bayar, Nora boleh tak I reserve ni? Nora boleh tak Nora I nak reserve ni? InsyaAllah ujung bulan. And bila diorang baik comeback ujung bulan tu, and bila diorang tahu yang Nora really reserve, diorang bukan beli satu, diorang beli dua, beli tiga. So daripada situ Nora dapat trust from my customer. And daripada situ juga Nora didik my team and ajar mereka untuk buat the same thing. And Alhamdulillah, I can see improvement. So pada Nora, sebagai leader, sebelum you nak mengajar dan mendidik team you, apa yang you kena sendiri, buat sendiri. Then see the result. Kalau tak ada result, then find solution. Talk to your founder, ask them for feedback, apa yang you boleh buat betul, apa yang you boleh buat apa yang you buat tu salah, so tak payah buat lagi. Macam gitu. Right. So itu yang pertama lah, you kena jaga klien sedia ada, and then yang kedua adalah be a good example and then walk the talk lah sebelum kita ajar kita punya team. And then lagi apa lagi yang you rasa menaikkan you punya sales? Pada saya is kita kena gunakan social media tu wholly, like macam you kena sentiasa posting, you nak kena sentiasa sharing, you nak bukan saja you gunakan IG, gunakan Facebook, gunakan WhatsApp, sebab WhatsApp tu lah you boleh dapat internal customer that is your own family members. Daripada situ, betul, dulu 2018 none of my family members beli produk-produk, and Alhamdulillah now my sister, my family, my in-laws semua beli. So kita nak kena tahu mana platform tu yang kita boleh dapat apa tu kita punya kolam apa, maybe WhatsApp, kolam family, Facebook, kolam yang yang tak pandai pakai IG. So IG tu kita yang muda-muda, yang ada juga masalah rambut yang very vain, nak cari kecantikan. So kita kena tengok, gunakan social media tu sepenuhnya. So daripada situ Nora push lah. So bukan tu saja, Nora pun cakap banyaknya platform, macam mana aku nak post. So macam Facebook dengan IG, Nora gunakan app is actually untuk blast my Facebook post and IG story. So Nora tak buat sendiri because I want to make my whole work experience more faster, so that Nora boleh fokus untuk belajar dan upgrade my ilmu. Faham. Jadi kita guna outsource lah apps yang ada untuk bantu kita update, betul tak? So kadang-kadang orang kata tak ada masa lah kan, busy kerja lah apa. So apps ni dibina untuk membantu kita lah. Kita kena pandai guna benda tu kan. Kena expert. Like macam what you said, what you taught us, jangan locate nak invest untuk business kita. Kalau kita sendiri as a business person, kita nak kena tahu kelemahan kita. Dan kelemahan kita lah kita kena cari jawapan macam mana kita nak improve. So kalau kita tak nak lah bayar tu pasal tak ada duit lah nak kita. But you need to think back. You bayar tu dan you akan dapat balik. 3 kali atau 10 kali ganda. So nak kena gunakan sistem that process. Betul. Alright. So ini apa ni gambar-gambar you? Ni adalah gambar event saya tahun depan je lah boleh buat. Ni kita daripada dulu saya buat bisnes di rumah lah. Dan Alhamdulillah tahun ni bulan berapa bulan 8 saya dapat office kecil. So ini adalah office dia lah, dan dia selalu pergi buat event sebelum ni, but then bila PKP semua dah tak ada. So ini adalah stok-stok yang selalu sampai. Dia so daripada rumah terus ke office. Daripada rumah, dan now ni lah office dia. You boleh tengok peningkatan dia. Okay, banyak stok tu. So Nura adalah kita punya distributor dekat Singapura lah, which is kalau siapa orang Singapura nak join kita akan bagi direct under Nura sahaja. Okay, so amazing gila kan? Alright, I still remember the day you cakap you punya team krik-krik apa nak buat, and then you put quite down juga waktu mula-mula kan, tak tahu lagi. But then apa yang you rasa yang membuatkan, of course lah kita tahu sales yang kita buat ni adalah dari kerjasama daripada tim-tim kita juga yang kuat dan sebagainya, okay. But then tidak semestinya kena ada sangat ramai, dan kalau orang tak aktif dengan kita tak boleh buat sales tu tinggi ataupun kita tak boleh berjaya, betul tak, kalau orang tak support kita. So apa yang membuatkan you bina team yang sangat strong dan bekerjasama dengan you untuk capai satu matlamat ataupun satu target sales yang you all nak ni? Apa yang you buat dengan team you? Okay, apa yang saya buat sejak the past few months,
what I do is like I create a group chat dan I make the team discuss with each other. Kalau nak apa-apa bantu each other. Because saya buat group chat tu bukan untuk saya je tapi untuk mereka. Dan lain daripada itu saya buat training. Alhamdulillah the past few months I've been doing weekly training every Monday. But now I do bi-weekly. So what I do is that dalam training tu bukan aja setakat product knowledge. Nora sharing, Nora ajar diorang macam mana. Walaupun you online business, make sure you look professional bila bila berbual customer. So I share all this kind of thing. So I buat macam FAQ, I buatkan sampaikan, dulu mula-mula Nora selalu buatkan copyright. Dan lama-lama Nora cakap, I cannot do this, you nak kena belajar. And Alhamdulillah, initiative team, Kak boleh tak kita buat satu group Telegram and then kita sendiri hari-hari share copyright. So diorang mulakan dari situ and then lepas tu saya nampak kerancangan diorang and diorang nak membantu each other. So macam kalau ada customer yang nak immediately delivery ataupun hari ni juga nak stock, saya kasih kat diorang. Dan dengan antara mereka je diorang berbual, siapa ada stock ni, aku ambil, aku hantarkan untuk like for you. So lepas itu saya nampak kerancangan diorang dan it makes me feel proud lah. Dan lepas tu saya selalu comment them, oh you are doing good, puji diorang. And then saya suruh mereka share sendiri apa yang you buat yang you boleh dapat that result. Sama juga dengan stockist, saya buat juga macam gitu. Saya ask them to go and do with their team. Every day nak kena ada engagement. Tak kira lah engagement tu you nak kena cakap Assalamualaikum ke pagi, kasih motivation. Apa yang kadang-kadang Kak Yam share tu, I pun share balik. Dan saya cakap, tengok video ni dan baca dan tengok balik. Look at it because this is reflecting of yourself. Sebab kalau you nak buat business, you nak kena betul-betul, jangan setengah jalan. Apa yang saya ajar ni, because I said sambil saya ajar ni, saya pun belajar dan kita sama-sama tu. So daripada situ team dah mula nak always ask. Dulu susah, like macam bos cakap, saya susah nak dapat team yang nak personal message saya. But then saya make sure that saya cakap dengan orang group chat tu, kalau apa-apa tanya je, sebab kalau awak tak tanya awak takkan tahu. So daripada situ saya bina team yang betul-betul semangat tu, dan walaupun nak dalam group tu memang masih ada krik-krik, saya biarkan. Kemungkinan kita tak tahu sebab mungkin yang orang krik-krik ni ada masalah and dia orang malu nak ceritakan kan ataupun apa. What I do is I always text individually. Okay. Like dalam berapa bulan saya message semua. Saya selang-seli lah message ni, tanya khabar. Kadang-kadang tak tanya pun pasal sales. Tak tanya pun pasal produk, tak tanya pun pasal restock. Saya tanya pasal personal. Kadang-kadang buat joke juga, buat kelakar-kelakar. And then lepas itu saya boleh nampak diorang dah rasa serasi. Then baru dan slowly diorang open. Tanpa saya tanya, diorang sendiri ceritakan, oh saya ada masalah ni, saya ada masalah ni. Saya tetap nak dengan favorite tapi boleh tak saya kasih masa? Saya cakap boleh. Tak, bilang sendiri how long you want me to wait for you. Tapi jangan tunggu lama-lama because it's not fair for the rest of the other team. Ada tu betul-betul dia ada masalah, saya kick out daripada group chat tu dulu. Saya cakap bila dah ready, masuk balik. We need to create a positive team. And Alhamdulillah my team dengan sendirinya after diorang, one thing is also bila boss keep on sharing my wins on weekly Zoom, lepas itu team saya cakap, wah Kak Nora, you are doing well, you doing well. Dan saya cakap, ini bukan saya, ini you all. Apa yang you nampak ni semua, you all. Dan itu, sebab saya jaga you all, inilah semua untuk you all. Dan Alhamdulillah, sekarang dah ada nama team saya. So they become more, wah betul lah nama saya dekat dalam tu. Then I said, then you prove it yourself. Because no one else yang boleh bantu you, push you, unless diri you sendiri. Sebab tu sekarang kita ada group different untuk bantu you all. So bukan I say I can't help you 24 hours tapi you sendiri nak kena bina. Macam mana saya binakan diri saya, macam gitu. Saya tak pernah minta Kak Yang pimpin tangan saya 24 hours. Saya kena cari jalan sendiri. Kena cari. Kalau awak tak, sama juga macam awak kerja full time kan. Macam mana awak nak company tu bayar awak gaji lebih? Takkan awak duduk tunggu sampai bos saya nak duit lebih, tak ada kan? Awak nak kena tunjuk kerja keras, show them that you deserve it. Then Alhamdulillah, insyaAllah you will see the result. And that's what they are doing now. Yes, amazing. Nampak tu cara dia bercakap tu pun ada penuh dengan energy, betul tak? That's why lah dia punya sales datang dan menaik sekali. Okay, so before kita end of the, wow dah 9.50 lama bercakap. So macam sekejap je rasa. Okay,
So, sebelum kita habis, boleh tak Nura share sikit tips yang you rasa this is benda yang sangat penting untuk you share kepada orang lain ataupun nasihat kepada usahawan-usahawan sama ada team Fair Play ataupun bukan team Fair Play yang sedang menonton pada hari ini. Okay, pada Nora, you all yang kat luar sana yang nak mulakan sesuatu, nak ubahkan hidup, kalau you rasa benda yang you nak buat tu memang you feel connected to it, jangan tunggu, buat aja. And then satu, jangan rasa diri tu tidak bagus, because bila Nora dulu, Nora always feel that I'm not good. But then bila you sendiri percayakan diri you, insyaAllah apa yang you nak buat hari tu dan apa yang nak buat kemungkinan hari will be easier. Sebab you percayakan diri you, sebab you trust the process. Okay? And then satu is like, kita adalah manusia yang sentiasa ada perasaan yang always feel down. One thing that I learned, bila kita rasa sedih, kita pen down what we feel sad. And then kita reflect back. Kita tulis kita punya big why. Kenapa aku buat ni? Kenapa aku buat ni? Kenapa aku berhenti kerja aku pergi buat ni semua? Then when you write your big why, hari-hari tu like what you learn, I learn from Kak Yam, I tampal my big why tu. Hari-hari I bangun, okay ni aku nak buat. Okay sebab benda ni lah aku nak buat. So jangan takut. Jangan takut dan jangan bandingkan diri you dengan siapa-siapa. Ini perjalanan kehidupan you, you buat sampai you rasa sendiri puas hati. Wow. Good tips tu guys. You all kena dengar betul-betul tu. Sebab sometimes orang rasa sangat skeptikal dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Dia skeptikal dengan diri sendiri. Dia not good enough, dia tak bagus, dia tak layak dapat sales macam ni. Dan dia bandingkan pula sales dia dengan sales orang yang dah dapat juta-juta. Memang tak boleh lah. Kita kena bandingkan diri kita dengan siapa kita dulu, betul tak? Supaya kita tak adalah rasa teruk sangat. So bila kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu, alhamdulillah insyaAllah kita akan sentiasa bersyukur. Okay, so amazing apa kata Siti Mary Show pada hari ini. Sebab Nura share banyak sangat benda yang best-best, sangat amazing. So thank you so much Puan Nura kerana sudi bersama dengan Mami Mary hari ini dekat dalam Siti Mary Show. InsyaAllah Mami Mary doakan Nura capai target sales bulan ni dan capai target sales untuk tahun ni, capai 1 million Amin. Tak lama je dah, ada 3 bulan lagi, insyaAllah boleh capai. Amin. InsyaAllah, amin. Okay, so itu saja. Thank you so much. Bye. Bye. Okay guys, so dengar tak tu? Kita punya sharing daripada AEP kita, distributor Singapore, the one and only distributor yang terbesar dekat Singapura, iaitu Puan Nura Shikin Jamil, okay, yang sanggup berhenti kerja, operation manager dan sekarang dah buka mini office dekat Singapura. Alright, so best ke tak best? Best ke tak best sharing Puan Nura pada hari ni? Kalau best, komen sikit best. Kalau tak komen maksudnya you all tak nak lagi hari esok Siti Mary Show ni bersiaran. Kalau tak nak bersiaran, Mami Mary best, boleh rest, boleh baca buku, ada banyak lagi buku yang tak baca tau. So, best ke best? Kalau best, komen kat situ. Dan hari esok Mami Mary bawa lagi tetamu yang akan sharekan apakah rahsia, petua ataupun rempah kejayaan mereka. So hari ni kita boleh nampak banyak sangat kan. So hari-hari sebelum ni pun setiap Siti Mary Show memang Mami Mary bawa ke tetamu yang akan sharekan apakah rahsia kejayaan dia, apa tips dia, apa yang dia buat betul, apa yang dia buat silap supaya you all boleh belajar, betul tak? Okay, semua komen best. Okay, kalau you all semua komen best, maknanya hari esok Mami Mary kena bawa lagi tetamu untuk Siti Mary Show pada hari esok. Okay, so sebelum Mami Mary habiskanlah kita pada hari ini, Mami Mary nak nasihatkan untuk you all sentiasa bersyukur. Okay, kalaupun kita sekarang baru dapat RM1,000 ataupun baru RM2,000 sebulan, yang penting adalah kita syukur dulu dan kita tengok siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Okay,
syukur yang sikit, maka Allah akan bagi lagi yang lebih banyak. Tapi kalau yang 1,000, 2,000 yang kita tak pernah dapat dulu ni pun, kita tak bersyukur, macam mana Allah nak bagi yang lebih besar. So always believe in yourself. Okay, jangan bandingkan kita pada orang yang dah dapat juta-juta, bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu. And then kita always proud ourselves. Say good job Mariam, you do the best. InsyaAllah you akan berjaya lagi. Okay, and then always dream big. Okay, jangan takut nak berimpian. Kan? Selalu cakap nak ada rumah 5 juta ke 3 juta ke. And then you rasa macam tak layak lah sekarang sale aku baru 1,000. Hello, Mak Mary dulu pun. Mak Mary. Ni Mak Mary ni very show. You all punya founder Kak Ayam tu dulu pun tak ada apa-apa. Hutang 100,000 lebih. Tapi sekarang Alhamdulillah. Benda ni tak payah percaya. Just tulis je dan minta dengan Allah. Yang menjadikan sesuatu impian tu tak makbul ataupun menjadi adalah Allah. Jadi kita jangan ambil tugas Allah. Yang kita perlu buat adalah tugas kita sebagai hamba dia. Tugas sebagai seorang hamba adalah meminta-minta. Okay? Kita jangan miskin meminta. Jangan miskin meminta. Miskin duit boleh kaya, tapi miskin meminta ni jadinya macam iblis. Sombong dan angkuh. Faham tak? Jangan jadi macam iblis. Iblis tu siapa? Iblis tu laknatullah. Jadi walaupun di mana kita berada sekarang, kaya ke, miskin ke, tak ada duit ke apa, meminta-minta dengan Allah. Minta je. Minta. Tugas kita adalah minta. Untuk makbulkan ke tak ke, itu tugas Allah. Jadi kalau you dream big tu, you nak kereta ke, Range Rover ke, nak apa-apa emas besar ni ke apa, just minta je cakap dengan Allah. Allah, talk to Allah. Allah, nak juga gelang emas sakura macam Kak Ayam tu, macam Mary tu. Pada bulan berapa, pada tahun berapa, minta dengan Allah. Okay, yang pasti bila dah minta tu mesti kena sekali dengan tindakan. Kan you nak duit kan? D-U-I-T. D tu adalah doa. Okay? Duit. Betul lah? Duit, doa, usaha. I tu adalah ikhtiar. T adalah tawakal. Duit. Kena guna formula duit ni. Okay? So kena doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Alright, dan apa je yang kita buat. Mana boleh minta-minta je and then tak buat apa-apa. Tak boleh. Kita kena buat tindakan. Alright. So I think itu sahaja untuk hari ini. My Mary nak sambung. Kita ada secret chat bersama dengan Team Favela. Bersama dengan conqueror kita iaitu Qlin. So kita jumpa dekat Zoom pula. Lepas ni terus masuk dekat dalam Zoom ya Team Favela. So itu saja, esok kita jumpa pada hari yang sama, jam yang sama, di tempat yang sama. Okay, pukul 9 malam di FB page Siti Mariam Samad Founder Favela. Okay. Dan kalau you all nak tips, motivation ataupun semangat ataupun bebelan Mami Mary, boleh masuk dekat dalam Telegram Tips by Siti Mary. Dan kalau you all nak tahu any promo atau update yang terbaru daripada Favela, boleh masuk dekat dalam Telegram Favela Lover. Okay, so sampai hari esok kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.